terdapat risiko dikurangkan gaji atau diberhentikan kerja ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. COVID pandemik ni untuk saya meneruskan hidup, untuk membesarkan anak-anak. Manindo Airways juga terpaksa memecat sekitar 3,000 kaki tangan untuk beroperasi pada skala lebih kecil. Let's go. Hendak naik, jatuh diri naik atas bukit. Cari ilmu baru, sedar baru takkan sulit. Hanya kau kerja keras hingga sampai limit. Rezeki pasti hadir tak payah nak rumit. Halangan untuk impian ego di kepala. Takut cuba benda baru, halangan pertama. Sampai bila tanya diri dalam zon selesa. Ubah cara berfikir, takut tak ke mana. Jadi I'm always stuck and you stuck on it. Skeptical is the worst when you think about it. Sikap ragu-ragu perlu hancur dalam diri. Itu halangan kedua dalam topik ini. Berlawan arus ombak, you will be the winner. Be the first place, confirm you will be the killer. Lebih baik bersyukur sampai lebih baik. Itu janji Tuhan, topik yang paling menarik. Masih yang percuma tapi mahal kalau beli. Hasil yang berbeza perlukan tindakan berbeza. Berada di puncak memangnya mencapai sempurna. Kelemahan diri sekat jalan untuk percaya. 100% aku percaya kepada semua. Percaya dalam diri itu, siap berjangka. Tetap bangkit walaupun tersungkur, even terluka. Dengan bismillah engkau melangkah, tentu berjaya. Boom. Understanding your game, dia adalah sangat gila penting dalam building business. So bila you faham game you takkan stuck macam ramai orang lain. So katalah kita berlumba, you pasti dalam keadaan yang disadvantage. Sebab you tak tahu game tu, you baru nak panjat. You tak tahu lagi kat mana ada slope, kat mana ada batu, kat mana licin, kat mana ada salah jalan. Menyebabkan you mungkin akan win. Siapa nak percaya? Tanya diri. Hidup paling nikmat hasil sendiri. Duit keluar masuk memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Siapa nak percaya? Tanya diri. Hidup paling nikmat hasil sendiri. Duit keluar masuk memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Mahukan hidup mewah, baru duga sikit jatuh suku dan mengalah. Cuba fikir, tanya hati. Untuk siapa engkau mula bangun kerja hari-hari? Jangan cepat putus asa. Dalam dunia ramai tidak ramai sekepala. Baik menyesal mencuba, baru dapat lihat dunia putar arah mana. Takut itu punca, ini halangan ketiga. Perasaan bunuh impian, kita suka pernah mencipta. Takut terpuruk gagal, rasa diri belum hadap. Payah susah dulu baru rasa nikmat kemenangan. Nikmat kemenangan tentu rasa yang berbeza. Kita bawah kawalan rich work, terbang atas langit. Tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work, got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat, bekalah semangat. Rich work, got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat. Rich work, got your back, bekalah semangat. Aku bertaga fakta, bukannya suka-suka. Ilmu luar biasa, mengira corak langkah. Kalau ingin berjaya, berjalan harus tabah. Kami bina rencana, bukannya kuat drama. Luangkan masamu dengan orang berjaya. Visi dan misimu, jalan kita berbeza. Punyai tujuan, ilmu tetap bekalan. Ciptakan usahawan, Dr. Azizan Osman. Boom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat penonton-penonton di Facebook page Azizan Osman. Tak lupa juga yang sedang menonton di Instagram kami dan tak lupa juga di YouTube channel. Wow, hari ni saya dapat energi anda semua.
Lagi-lagi anda semua dah tahu dah dengan siapakah sesi Mega Live hari ni yang bakal saya bersama dengan beliau. Bukan ramai-ramai lagi. That's really amazing tuan-tuan puan-puan yang sedang menonton. Saya suka dengan energi anda semua. By the way, okay, saya nak ucapkan Assalamualaikum sekali lagi dan salam sejahtera buat anda semua usahawan-usahawan yang sedang menonton sekarang ni. Apa khabar anda semua? Adakah anda semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Dan adakah sesi live ni berjalan dengan lancar? Kalau jelas dan lancar, bantu saya feedback di ruangan komen jelas dan lancar sebelum saya meneruskan sesi Mega Live. Mega Live Showcase Result Rituals. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan episod kita yang pertama. Sebelum ni saya buat Mega Live tentang nak urus bisnes. Baru-baru ni, okay, berkenaan tentang pengurusan bisnes. Tapi kali ni kita nak buat Mega Live pula berkenaan dengan result rituals. Dan kali ni kami bawakan khas dengan topik, okay, tentang mula. Tentang mula. Apa kaitan mula dengan result yang kami nak kongsikan kepada anda ni? Awesome. Thank you so much untuk anda yang feedback di ruangan komen. Jelas dan lancar. Amazing. Okay, feedback is gold. Thank you so much untuk anda yang bersama dengan saya. By the way, sebelum saya nak teruskan sesi ni, suka untuk saya kenalkan diri saya dahulu. Berapa ramai daripada anda semua yang dah lama pun mengikuti sesi Mega Live ni? Say I di ruangan komen. Siapa yang dah lama mengikuti sesi Mega Live, cuba komen I di ruangan komen. Sesi Mega Live yang bermula dari zaman-zaman awal PKP dulu. Zaman macam lama sangat lah kan. Sewaktu awal PKP berlaku, okay, kita ada Tuan Raz, Man on Fire kita punya ASVP, rituals kita. Awal-awal zaman daripada Tuan Raz buat Mega Live, okay, baru-baru pada bulan 3 2020. Siapa yang dah bersama dengan kami ketika itu lagi? Awesome. Thank you untuk anda yang komen I. Siapa yang I ni dah lama follow kami? Siapa yang first time join Mega Live ni buat pertama kali? Cuba komen, saya first time di ruangan komen, tuan-tuan puan-puan. Saya nak kenal siapakah anda semua. Untuk anda yang first time, okay, untuk anda yang I yang senior, cuba komen di ruangan komen siapakah nama anda dan anda adalah usahawan dari mana? Cuba komen. Contohnya kita ada, okay, Ana Azmi. Saya Ana Azmi dari mana? Lokasi mana? Buat bisnes apa? Cuba komen sikit. Kita nak kenal kita punya usahawan-usahawan yang berada dalam platform. Kita punya platform community rituals kita. Cuba komen. Anda semua daripada mana? Anda yang first time? Saya first time. Siapa yang first time? Komen saya first time. Komen first time di ruangan komen. Wow, I dari Temeluk. Lagi siapa? Yang first time ni daripada mana? Macam mana boleh tiba-tiba ada dekat dalam sesi Mega Live ni? Cuba komen sikit, tahu info ni daripada mana? Komen-komen di ruangan komen. Daripada tadi saya nampak, okay, hashtag Paru Rangup by Anti Rock. Di mana kita punya guest kita pada malam ini iaitu Puan Aida Kurnia. Aida Kurnia Sulaiman, kita punya ahli spire kita. Okay, kita ada yang first time dari Brunei. Wow, saya boleh nampak daripada Brunei, daripada Johor, daripada Gudang. Pasir Gudang. Okay, siapa lagi? Ada lagi daripada Ejen Kajang dari Paru Rangup by Anti Rock. Lagi, Kuching Sarawak. Lagi, Ampang, Kuala Pilah. Okay, lagi. Dari Sabah, lagi. Kelantan ada Kelantan, Terengganu. Kita ada Tuan Hairul Fiber. Lagi? Lagi. First time untuk hari ni. Okay. Ada lagi siapa? Daripada Kuantan. More. Kota Kinabalu. KL. Awesome. Ramai ni. Kelantan ada Kelantan. Johor. Tadi dah ada Johor. Kedah. Perlis ada Perlis. Okay, tuan-tuan puan-puan yang sedang menonton sekarang ni, thank you so much untuk anda yang komen. Saya sangat sukakan energi anda. Since ramai di antara anda yang masih baru, dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang anda yang consistently dan juga committed sepanjang Mega Live yang berlangsung ini. Okay, we really appreciate dengan apa yang anda buat. Anda sangat committed dan bersama dengan kami. Dan kami di Rituals sangat-sangat excited nak terus membantu anda semua usahawan-usahawan yang bersama dengan kami sekarang ni. Ada yang daripada Singapura. Wow, amazing. Good. Okay, untuk anda semua yang sedang menonton, boleh tak bantu saya? Bukan boleh tak, boleh ke boleh bantu saya?
bantu saya untuk tekan tanja saya like dan juga button tekan belajar saya love and also tekan button share. Sebab apa tuan-tuan puan-puan, anda akan dapat mendengarkan perkongsian daripada Puan Aida Kurnia, okey, tentang, dan saya akan tekankan tentang topik mula. Mula. Dan apa kaitannya mula dengan result-result yang kami nak kongsikan kepada anda semua ni, tuan-tuan puan-puan. Okey, mungkin ada daripada anda semua tertanya-tanya, buat apa saya nak belanja Cik Safara like dengan love? Saya lupa nak kenalkan diri saya. Saya adalah Cik Safara, merupakan pengetua Spire Mentorship, di mana kami membantu usahawan di luar sana untuk capai 1 juta pertama mereka dalam tempoh 6 bulan ke 1 tahun. Okay, dan of course kami dekat sini, di Richworks, nak membantu anda semua tuan-tuan puan-puan untuk menjadi usahawan jutawan di dunia dan akhirat. Alright, dan thank you untuk anda semua yang terus komen, dengan semangat anda semua. Please bantu saya tekan button share. Sebabnya apa? Bila saya sebut tentang mula, ada kaitan tentang perniagaan anda, tentang permulaan hidup anda, bisnes anda, mula tentang tindakan anda. Kita nak dengar perkongsian tentang mula. Ada tak di antara anda semua yang stuck, tak tahu nak mula daripada mana? Ada tak di antara anda semua yang sedang menonton sekarang ni, bila fikirkan balik bagaimana you bermula berniaga. So kita nak bawa dengan topik mula. Wow, kita ada orang Indonesia di sini. Hai. Alright, untuk anda semua yang sedang menonton, tadi sebut tentang mula tuan-tuan puan-puan, saya tak sabar nak kongsikan kepada anda semua tentang perkongsian daripada Puan Aida Kurnia. Tapi tuan-tuan puan-puan, kenapa kami dekat Richworks meneruskan apa yang kami lakukan sekarang ini adalah kerana kami terima terlalu banyak feedback. Daripada awal PKP, sebenarnya tak PKP pun kami selalu terima DM-PM yang mereka ingin dibantu. Tuan-tuan puan-puan, lebih 800,000 orang di luar sana yang kehilangan pekerjaan hanya di Malaysia sahaja. Sejak PKP melanda, 800,000 orang yang telah pun kehilangan pekerjaan hanya di Malaysia sahaja, dan hampir keseluruhan Malaysia, industri terkesan, dan ini memberi kesan betapa betapa pelahannya dalam ekonomi Malaysia sendiri. Dan ramai yang tertekan, ramai yang hilang pekerjaan, hilang mata pencarian dan hilang arah. Saya nak tanya anda semua, ada tak di antara anda secara jujurnya dalam keadaan sebegini? Mungkin ada di antara anda yang dalam kehilangan keyakinan mungkin, yang tertekan, yang kehilangan pekerjaan, hilang mata pencarian, mata wang. Ada tak di antara anda yang dalam situasi seperti ini? Ada tak di antara anda yang jujurnya dalam situasi ini? Sebab apa tuan-tuan puan-puan? Baru-baru ni salah seorang tim saya pergi ke balai polis. Pergi ke balai polis sebab nak balik kampung. Ada hal. Dan bila dia pergi ke balai polis, mungkin kalau saya selalu ada mentaliti yang macam, diorang yang kat balai polis ni beratur panjang-panjang ni nak balik kampung kot. Ada berkaitan dengan family, mungkin ada kaitan dengan saudara mara, mungkin ada kaitan dengan orang sakit and so on. Saya ada mentaliti yang sebegitu. Namun, apa yang tim saya kongsikan adalah satu perspektif view yang saya tak pernah expect. Di mana ramai orang yang beratur di balai polis tu, di antara mereka tu, antara sebab mereka nak balik kampung dekat surat tu adalah mereka kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan mata pencarian. Mereka tiada kocek wang. That is the reason kerana mereka pulang ke kampung, tuan-tuan puan-puan. Ini adalah situasi yang sebenar. The struggle tu is real. Dan kami, dekat Richworks, ini adalah semangat kami untuk teruskan membantu orang dekat luar sana. Bila mereka jatuh, mungkin ada di antara mereka tak tahu nak mula daripada mana. Bagaimana nak mula, nak start, how, nak mula tu macam mana. Right? So that's why kita adanya Puan Aida Kurnia hari ini untuk kongsikan kepada anda semua. Siapa excited untuk mendengarkan perkongsian pada Puan Aida Kurnia? Say excited di ruangan komen sebelum saya meneruskan sesi live ni.
Siapa excited? Okay, dan anda semua perlu fokus dan committed sepanjang perkongsian pada Puan Aida. Okay, dan kongsikan apakah learning point anda. Okay, kongsikan kalau anda mungkin berada di situasi yang sama seperti Puan Aida. Tuan-tuan puan-puan, Puan Aida je antara 800,000 orang yang telah pun kehilangan pekerjaan. Ya, percaya atau tidak, jom kita dengarkan perkongsian pada beliau sendiri. Okay, dan saya sukakan semangat beliau sebab beliau telah menghasilkan jualan yang sangat amazing dalam tempoh PKP sehingga kini dah pun buat sales juta. Alright, so siapa excited? Thank you, good job untuk anda yang komen di ruangan komen excited. Jangan lupa untuk tag rakan-rakan anda supaya mereka dapat dengar perkongsian ini. Kalau anda kenal mana-mana rakan, keluarga, kenalan yang rasa macam down, struggle, tak tahu nak mula macam mana, how to restart, ajak mereka tonton bersama untuk dapatkan sumber semangat dan ilmu ni, tuan-tuan puan-puan. Okay, dan please stay tune tuan-tuan puan-puan sebab ada info khas untuk anda semua, di mana ianya berkaitan dengan 14 November ini. Kita ada sesi announcement khas pada 14 November ni, ada hadiah khas untuk anda semua dan pastikan anda stay tune sebab pada penghujung rancangan ini kita akan saya akan announce kepada anda semua apakah yang ada pada tarikh 14 November. Siapa tahu 14 November? Cuba komen, teka apa yang bakal berlaku dekat Richworks pada 14 November. Teka dulu dan please stay tune sebab info tu saya akan announce setelah sehabis saja saya interview Puan Aida sendiri. Alright? So tanpa membuang masa, since ramai yang komen excited di ruangan komen, saya nak menjemput Puan Aida Kurnia binti Sulaiman untuk kongsikan kepada anda serba sedikit tentang beliau dan pengalaman beliau dalam bisnes sendiri. Silakan Puan. Hai, Assalamualaikum. Hai, saya Aida Kurnia. Hai Puan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, tapi saya lebih dikenali sebagai Aunty Rock. Aunty Rock, yes, Aunty Rock. Paru rangup bayang Aunty Rock kan? Puan, alright. Mungkin Puan boleh mulakan dengan kenalkan diri Puan. Dan share sedikit latar belakang Puan. Dan ya ke Puan adalah salah seorang 800,000 orang yang kehilangan pekerjaan tu. So Puan boleh mulakan kenalkan diri Puan. Silakan. Assalamualaikum. Hai semua yang menonton live ni. Nama saya Aida Kurnia binti Sulaiman. Saya adalah founder kepada Paru Rangup by Aunty Rock. Yes, memang saya adalah salah satu seorang yang terjejas lah dalam musim PKP ni. Dan saya decide juga untuk resign sebelum kes pembuangan pekerja masa musim baru-baru ni, minggu lepas. Saya adalah salah seorang yang memerlukan keuangan lah maksud saya, sebab kita ada komitmen kan, semua orang ada komitmen. Macam saya sendiri, kita ada family, kita ada adik-beradik, kita ada yang sekeliling kita. Jadi bila saya tak ada duit dalam tangan, benda tu membuatkan saya tak boleh duduk diam. Dalam masa tu sebelum PKP tu saya accident. Jadi benda tu lagilah membuatkan saya, aku kalau accident, aku nak duit mana, tak ada flight. Saya dah fikir negatif, tapi benda negatif lah yang buatkan saya berada kat sini. Wow. Sebab saya ambil sebagai positif. Puan, saya nak tanya Puan, dengan situasi yang berlaku pada diri Puan kan, dan this is the real case dan memang real story dekat luar sana, memang real struggle dekat luar sana. Di saat you struggle Puan, saat you down, tadi you cakap kan, bila you down menjadikan siapa Puan sekarang. Puan, I just nak tanya you, bagaimana Puan boleh mulakan dengan apa yang Puan buat sekarang walaupun dalam keadaan down? How Puan mulakan tu? Macam ni, saya start macam mana saya boleh jumpa Richworks. Sebab saya nak pergi kelas Richworks ni dah lama. Disebabkan saya ni dah fly almost 16 years. Saya dah sebelum saya kena transfer ke Brunei pun saya dah fikir bila lah aku nak resign ni. Reason saya nak resign sebab saya nak bertudung, berhijab. Sebab kat luar saya bertudung, bila pergi kerja saya tak bertudung. Nak darikan cerita, masa tengah kusut-kusut tu balik flight,
saya ternampak dot lalu depan mata. Lagilah buatkan saya terbakar. Jadi saya pun terus cari kat mana. So saya daftar, dah dapat, alhamdulillah dah daftar. Jadi isu lagi, saya masa tu kita kena Zoom online kan. Sebelum tu saya accident, saya dah fikir, siapa nak tolak aku? Tolak saya lah. Masuk dalam dewan masa tu sepatutnya ke IDCC. Saya dah terfikir, siapa pula nak tolak saya wheelchair. Lepas tu saya dah kusut, nak cerita tengah malam tu kan last minute Zoom, ke IDCC cancel because of PKP. Jadi benda tu sebenarnya membantu saya jugalah. Ada reason kenapa benda-benda terjadi. Tapi Cik Farah tahu, orang kata musim PKP ni macam struggle. Tapi bagi saya musim PKP adalah rezeki daripada Allah Ta'ala kepada saya dan juga tim. Wow. Okay. Tapi Puan sebelum sebelum tu Puan macam Puan cakap tadi, you mulakan because of the niat Puan tu sebenarnya because of you nak bertudung. Kan? So that's the reason you nak mulakan perniagaan. Tapi Puan, nak mulakan perniagaan ni easy kalau you tak ada reason yang macam big one yang besar. Kan? Macam Puan bila you, macam mana Puan dapat semangat tu Puan? Bagaimana you mulakan dapat semangat untuk membina you punya keyakinan untuk mulakan perniagaan ni? Because niaga ni is not easy. Like sebelum ni Puan ada pengalaman ke? Why not you kongsikan? Ada pengalaman ke buat bisnes sebelum ni? Okay, buat bisnes betul-betul tak adalah. Tapi sebab saya ni memang suka test sana test ni. Saya pernah jual durian tepi jalan, saya pernah ada apam balik, saya ada nasi ayam. Saya suka-suka bila time saya off day saja. Itu pun saya ambil order time off saya sahaja. Sebab saya tak ada malu. Sebab bagi saya nak cari rezeki tu dengan apa cara sekalipun. Jadi bila macam saya tengok tak ada result kat situ, jadi saya kepikiran dengan keadaan sekarang ni, kalau saya tak ambil keputusan yang serius, saya rasa tak belajar, saya tak cari rich work, saya tak dapat ilmu, saya rasa saya pun salah seorang macam kat sana lah yang mengalami keadaan situasi PKP sekarang yang tak ada kerja, kena ada duit, macam tu. Buat saya jadi benda ni terpaksa. Bila kita terpaksa, kita ada push factor dalam diri kita. Dia macam memberontak. Macam saya tak pernah tak ada duit dalam tangan. Kita dah biasa bekerja. Saya seorang yang rajin kerja kan. So bila saya rasa macam start PKP tu, saya rasa macam aku kena do something lah. Sebab kalau saya tak buat, kita dah tahu bila dah terlibat dengan PKP, semua border tutup. Kapal terbang memang tak boleh pergi mana-mana. Betul tak? Jadi saya dah fikir luar dulu. Jadi saya bertindak awal lah. Alhamdulillah rezeki saya kat sini. Masa tu bulan 3 saya start. Dan tu adalah kejadian ketika itu. Adakah ketika itu Puan dah pun telah di ketika itu dah ada retrenchments kan, dah ada some of the pekerja yang telah di lay off. Adakah ketika itu Puan telah diberhentikan ketika itu? Saya sebenarnya tak diberhentikan. Saya sebulan sebelum saya resign. Sebab saya dah nampak benda ni. Sebab bila kita dah start niaga, lepas tu kita boleh, bila dalam shop kita fikir ke depan, So saya dah boleh agak. Jadi bagi saya kalau saya resign, mungkin yang flight saya tu mungkin ada orang boleh ambil. So saya membantu orang lain juga. So memberi manfaat orang lain. Jadi biarlah saya fokus kat satu. Sebab saya fikir lagi, bila time ada kelas dengan rich work, kalau saya pergi flight kena collapse, suddenly kena call, macam happen sekali. Saya jadi stress, aku nak belajar. Tiba-tiba call nak last minute. Dia jadi benda tu marah kat diri saya sendiri. Lepas tu bila saya buka balik dok punya video, kau nak ada 2 kerja tapi kau nak ni tak boleh kan, kena fikir satu. Kalau nak berjaya kita kena fikir fokus satu. So saya ambil benda tu, saya tekad, saya resign on the spot 24 hours. Saya tak fikir dah sebab saya fikir rezeki saya bersama tim tu lebih dan saya boleh membantu dan memberi manfaat kat orang pun lebih. Macam tu lah. Saya memang kalau saya cakap memang saya suka. Tapi Puan Paru Rangup kan brand Puan? Right? Paru Rangup. Bermula pada bulan Mac sendiri. Macam mana Puan mula yakin tentang bisnes Puan ni? This is it.
this is your future. Bagaimana you mula akan ada keyakinan tu? Sebab mungkin ada di antara mereka yang sedang menonton ni adalah antara mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun mereka yang buat bisnes dan drop. Okay, bila you jatuh and then you nak mulakan sesuatu tu, it's not easy untuk memberi kepercayaan untuk you hilang sesuatu. Macam you sanggup resign untuk beri peluang kepada orang lain dan mulakan perniagaan tu begitu. Why you rasa, macam mana datang mulanya perasaan yakin tu? Okay, first saya yakin sebab sebelum saya buat ni, saya ada nak buat benda lain tapi sebab saya jadi macam berat hati. Saya cakap produk ni dah ada orang buat, saya tak nak lah ada ramai. Lepas tu saya terfikir saya boleh buat yang ni lah paru ni kan. So saya belajar dan belajar, lepas tu saya test bulan 3 tu 6 hari saja after ZTM class. Lepas tu besoknya saya terus start, saya tak tunggu. Memang saya rasa saya terus start engine je. Lepas tu saya buat, saya cuba sebab paru orang tak pernah komersialkan. Jadi bagi saya benda tu unik. Benda tu lepas saya buat, saya makan, saya buat video, saya bagi ke adik saya tak faham, Tina Sulaiman. Saya cakap cuba try, kata promote ni, buat live sambil makan. Benda tu yang buka, live tu yang buatkan orang nampak kita. Jadi dalam masa sama adik saya ni memang kita panggil Ratu Live lah. Dia memang suka live. Cik Tina ni dia kalau live dia suka makan. Jadi saya suruh dia makan je lah paru. So benda tu lagi berkembang. Macam mana kenapa pentingnya untuk Puan mulakan perniagaan ni? Apa sebenarnya yang menyebabkan Puan rasa penting? Siapa sebenarnya yang menyebabkan tu penting Puan? Untuk nak letakkan permulaan tu mesti ada reason, kepentingan tu untuk you buat, betul tak? Yes, betul. Sebab Cik Farah tahu, niat saya memang big why saya sangat besar. Okay, saya terus terang, selama saya kerja 16 tahun, bukan saya tak simpan. Tapi bila saya meniaga, rezeki saya tu lagi terbentang luas lah. Allah hantar. Lepas tu nawai tu kita macam mana. Kita niat kita bukan nak kaya, tapi kita nak bantu orang. Jadi benda tu lagi luas lah benda datang. Jadi tu yang membuatkan saya bila tengok contoh macam saya sendiri. Saya reason sebab saya tak boleh fly, nanti saya tak boleh nak beli barang. Contoh kan. Saya ada impian saya yang lain yang saya kena beli. Maksudnya untuk diri saya, family saya semua kan. Jadi bila saya rasa benda tu sekat, itu yang membuatkan saya lagi berkobar-kobar. Aku kena cari duit, aku kena berniaga, aku kena belajar. Itu yang buatkan saya lagi nak. Benda tu yang membuat saya terbakar. Lepas tu dengan pula dengan Tuan Pengetua, Cik Farah ke doktor hari-hari, Datuk Mira. So benda tu yang buatkan terbakar. Ilmu yang daripada Rishwa, saya pula bakar pula saya punya team. Yang buatkan saya lagi semangat lah sebenarnya. Faham. Why saya. Big why Puan kan. That's the reason why you mulakan dan you sanggup. Kan? Sanggup tu tak semua orang nak sanggup buat. Ramai orang boleh cakap dia struggle dekat luar sana, tapi sanggup tu tak pasti nak buat ataupun tidak. Okay. Dan bagaimana Puan mula berniaga ni? Mula daripada mana Puan? Adakah mula berniaga ni terus dah ada kilang besar? Mula berniaga ni dah ada macam mana? Cuba kongsikan kepada mereka yang sedang menonton ni. Mungkin ada di antara baru nak mula berniaga. Dia orang akan fikir mula berniaga ni dah kena besar-besar ke. Cuba share kepada mereka pengalaman Puan sebab you pun baru mula berniaga yang sangat baru, betul tak? Bulan 3 baru ni untuk fokus Paru Rangop. Tapi dah buat berapa dah sales Puan terkini? Betul. Lebih 1 juta, 1 point berapa juta lah. Macam tu lah, saya pun tak kira betul-betul lagi. Tapi lebih daripada 1 juta. Dah lebih daripada 1 juta. Tuan-tuan puan-puan. Okey, nampaknya okey. Dah lebih pada 1 juta daripada bulan 3 baru-baru ini. Alhamdulillah. So, mula perniagaan tu memang dah ada kilang ke macam mana Puan? Sebenarnya Okay, alright. Okay, sebentar. Okay, kita tunggu jap. Nampaknya line Puan Aida sedikit ada technical. Alright, tuan-tuan puan-puan, dengar Okay, baru mula fokus perniagaan pada bulan 3. Ada tak di antara anda tertanya-tanya mula macam mana? Cuba komen sikit kat ruangan komen. Apakah persoalan anda yang berkaitan dengan mula? Cuba komen.
Okay, mula macam mana? Bagaimana mula perniagaan? Bagaimana mula macam mana? Cuba komen dekat orang komen apa yang anda ingin tanyakan kepada Puan Aida berkenaan dengan mula. Ada tak di antara anda yang baru plan nak mulakan bisnes, mulakan sesuatu tapi tak pasti bagaimana? Contohnya tentang macam mana dia mula kenal rituals ke, okay, bagaimana perubahan apabila dia mula berniaga sekarang ni. Cuba komen. Okay, macam Puan Nani, macam mana Puan Aida mulakan perniagaan? Ada tak di antara anda yang tertanya-tanya, okay, tertanya-tanya tentang Puan Aida punya soalan kan, tentang mula? Cuba komen. Cuba komen, jangan komen. Alright? Okay, yes, nampaknya Puan Aida dah kembali dekat sini. Cuba komen. Dia tanya macam mana Puan Aida mulakan perniagaan? Start daripada mana? Alright. Okay Puan, okay, we are here. Okay. Okay Puan, kepala terpotong sikit. Ke belakang sikit. Okay. Okay Puan, ni ada orang tanya. Puan Afika Ibrahim tanya. Puan Nani Samad tanya. Macam mana Puan Aida boleh mulakan perniagaan? You start daripada mula tu macam mana you mulakan perniagaan? Sebenarnya kita satu, jangan terlalu ada kepercayaan karut. Kalau you all belajar kat Rich Work, you tahulah apa kepercayaan karut. Jadi masuklah kelas dulu kan. Saya tak payah cerita kat sini. Kalau tidak, you all tak tahu. So kena belajar dulu. Okay, saya start daripada zero. Jadi saya zero. Lepas tu saya dengar Dok cakap, Datuk Wira cakap, kita kena buat orang nampak first. So macam kita nampak. Jadi apa yang saya buat, that's why saya kata live. Saya suruh adik saya live, saya suruh tim saya live. Benda tu buat orang nampak dulu. Kalau orang kata kita kena kilang besar tu semua adalah tak ada. Saya bermula daripada rumah sahaja. Saya buat kat rumah saja dengan bermodalkan RM200 sebenarnya untuk beli barang. Dan Alhamdulillah, actually masa bulan pertama tu 6 hari je berniaga, saya dah dapat 7,000 lebih. So sebab yang paling penting sebenarnya kita yakin, kita buat. Kita buat dan buat biar orang nampak. Wow. So you start daripada mula macam tak bukannya trust the process. Yeah, trust the process. Dengan Wan. Trust process. Sebab Cik Farah, saya bukan anak orang senang Cik Farah. Saya bukan anak orang businessman ke apa, bukan. I see. So like so maksudnya Puan bukannya mula dengan ada apa? Tak, saya bukan lahir anak raja. Saya lahir anak businessman ke apa, bukan. Yes. Faham. Okay, ada yang lagi tanya dekat sini pula Puan. Okay, macam mana pula mulanya Puan mengenali rituals? Sebenarnya saya dah tahu pasal Dr. Azizah ni lama. Tapi sebabkan saya ni fly kan. Jadi saya memang bila tengok tarikh tu tak kena. Saya dekat overseas sebelum ni, dengan airline sebelum ni. So benda tu menghalang saya. Masa tu tak adalah niat nak pakai tudung lagi kan. Bila macam kita dah nikah umur, kita pindah Y2 dah tukar niat nak pakai tudung, macam Allah dengar je kan minta permintaan tu. Kan lepas tu dok pula lalu depan mata, itu yang membuatkan saya lagi tercari-cari macam mana nak masuk kelas. Itu start saya, mulanya saya betul-betul sungguh-sungguh mencari Rich Work ni. Wow. Sebab orang kat luar, kalau macam saya sini, kalau kat luar saya selalu dengar orang cakap dok macam ni sebelum ni kan. Tapi bagi saya tak kenal dok ni. So saya tak, Datuk Wira lah, saya tak kenal. So saya tak boleh nak judge dia. Jadi macam mana saya nak tahu dia? Saya kena masuk kelas dia. Bila saya dah masuk kelas dia, Datuk Wira ni dia bukan saja cakap dalam tim circle positif tau, dalam Rich Work ni. Dia bukan cakap pasal niaga je. Dia cakap tentang kehidupan, keagamaan, semua ada. Jadi orang kat luar sana masuklah. Jangan kata kita ni mengajar untuk duit tak. Tapi semua yang dalam Rich Work, dia mengajar semua benda, semua aspek ada. Sebab bila kita kaya, kita ada rezeki, kita boleh manfaatkan orang, kita boleh sedekah lebih, kita boleh buat apa sajalah dengan duit tu, zakat. Semualah. Saya nak cakap pun, saya rasa biar dia orang masuk dulu baru dia orang tahu. Circle positif tu sangat penting. Circle tu sangat best. Puan bermula daripada ELIX, betul tak? Yes. Actually Farah, saya masuk
saya first daftar terus Super Supreme sebab masa tu kan actually dalam dewan. Saya sebenarnya kalau boleh nak duduk tepi Titan tu sebab saya punya semangat tu lain macam sebab saya ni jenis yang kalau saya nak saya macam tu. Jadi saya siap tanya masa tu yang team Richwork, saya kata boleh tak saya nak duduk paling dekat sekali dengan Titan Aura, saya kata kan. Tak boleh, paling ni Super Supreme lah masa tu kan. Paling kira-kira dekat dia VIP semua kan. Saya ambil paling ni lah. Lepas tu habis je kelas 1 ZTM, saya masuk, saya bayar lagi, saya upgrade sampailah saya Elite X. Lepas tu baru saya masuk Spire. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan adakah Elite X sendiri dah membantu Puan sebenarnya? Sebenarnya Elite X membantu, tapi sebenarnya bila you dah habis kelas ZTM tu, kalau you buat sungguh-sungguh dah menjadi dah sebenarnya. Tak payah nak tunggu Elite X ke apa. Starting tu kalau you terus ikut proses tu, buat je apa yang disuruh sebab cikgu dah ada depan mata. Semua benda dah depan mata. You ikut je, rentak je. Tak payah you ada waste, lepas tu you nak belok-belok buat apa. Tak payah, you ikut je apa dia suruh. Actually benda tu dah cukup membantu you sebenarnya. Wow. Tapi saya suka melihat bagaimana Puan punya permulaan langkah tu Puan. Dan the best part is Puan Aida, mungkin Puan kita punya anti rock kita, saya panggil nama glamour Puan. Kita punya anti rock kita ni, dia mulakan langkah by langkah dan langkah dia makin lama makin besar permulaan langkah Puan tu. You dah mula daripada Super Supreme. You trust the process dan you mulakan langkah pula ke Elite X. Now you mulakan pula sekarang ni dekat Spire. Tadi Puan cakap, yes betul, tak semestinya dalam Elite X saja, you kalau dah fokus ZTM pun, you dah boleh berjaya. Tapi macam Puan sendiri, kenapa pentingnya untuk Puan memulakan langkah step by step untuk naik dan naik? Faham tak? You sekarang ni you upgrade knowledge you ke Spire pula. Kenapa penting untuk mulakan upgrade tu Puan? Sebab kita boleh tahu kita punya ilmu tu macam mana. Bila setiap yang kita batch lah kita panggil kan. So dia tambah. Takkan you nak sendu je dekat situ kan. You stuck. Saya tak mau stuck, saya tak mau lama-lama. Sebab target saya memang Titan. Kalau Cik Farah tanya saya memang target tinggi. Saya tengok macam saya kalau pergi flight lah, ni saya cakap contoh. Kalau tepi highway tu saya rasa semua billboard tu semua anak murid Datuk Mira. Jadi benda tu buatkan saya geramnya, asal muka saya yang tak kat situ. Macam tu. Saya ada semangat macam tu. Saya memang lain macam sikit. Dan sebenarnya semangat ni lah menyebabkan kenapa kejayaan tu ada dengan cepat dan pantas sebenarnya kan Puan? Okey Puan. Satu lagi Farah, sebenarnya bukan kita je tau. Sebenarnya team. Apa-apa pun kita kena ada team. Team tu sangat membantu kita sebab kita kalau kita gerak seorang-seorang memang takkan pergi jauh. Apa-apa pun kita kena support daripada team sebab team adalah macam family kita lah kan. So kita bakar hari-hari sebab kalau kita tak bertindak, kita tak buat, kita tak dapat. Itu yang selalu kami dalam team. Satu lagi engagement antara team. Jangan bagi lemah langsung lah. Kalau kita terlalu selesa pun tak boleh Cik Farah. Bila terlalu selesa, kita jadi malas. Itu bahaya. Wow. Tapi Puan mulakan awal perniagaan dulu bukannya Puan ada team terus macam sekarang kan? Ya, betul. Right? Dan tak mungkin ada. Bila orang dah nampak kita, baru kita ada team. Yes, exactly. So dulu Puan mulakan perniagaan tanpa, you mulai pada rumah kan? Mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton sekarang ni bila you trust the process dan you ada sifat mula nak bertindak, mulakan ada tingkah laku yang sepatutnya mereka ambil. Apa pencapaian Puan yang terkini bila you dah memulakan langkah untuk membina kejayaan dalam bisnes you, membina usahawan-usahawan di bawah Puan? Okay? Cuba Puan macam ni. Sebenarnya kan kalau kita nak memulakan sesuatu, kita tak payah nak fikir amount yang besar. Kita bermula daripada kecil tak apa. Macam saya sendiri daripada rumah saja. Sampai sekarang pun saya kat rumah je. Kan tapi kenapa? Sebab kita kena ada ilmu. Kita trust the process. Kita kena, kalau cikgu suruh buat tu kita buat. Jangan tak submit. Macam tu. Sebab kita bila belajar berguru, kita pun nak berkat daripada guru juga kan. Sekarang kalau guru kita sumpah kita kan tak ada pula kan ilmu dia turun kat kita. Macam tu satu.
Lepas tu kepada yang kat luar tu jangan takut. Apa-apa pun memang jangan takut, just yakin, buat sampai jadi. Kalau you dah start, you memang kena pergi terus. You jangan start, you pancit, you lemah, you sendu, tak boleh. You memang kena terus ke depan. Macam tu. Bagi saya memang selalu cakap benda ni kat saya punya team jugalah. Sebab once you dah buat, you kena buat. Tunjukkan kita. Kita pun boleh. Walaupun suri rumah, macam saya punya team ramai suri rumah. Walaupun suri rumah diorang boleh dapat 4 angka, 5 angka pun ada dalam team saya. Wow. Itu semua pun membuktikan semua orang boleh buat sebenarnya. Cuma tak nak bertindak saja. Yes, exactly. Sangat tepat Puan. Dan disebabkan langkah mula tu lah Puan capai apa yang Puan capai sekarang. Apakah antara pencapaian Puan sekarang ni bila you dah mulakan tindakan sekarang ni? Cuba kongsikan. Berapa dropship ataupun agent yang telah pun you bantu? Alhamdulillah. Okey, macam contoh saya bagi tahu pasal suri rumah, ada beberapa orang, diorang daripada tak ada pendapatan, selalu nak minta duit suami pun macam segan kan, walaupun isteri diorang minta. Lepas tu pernah satu agent saya, dia daftar, ni saya bagi contoh, dia daftar, dia macam tak confident. Saya tak tahulah, hati saya tergerak, saya pergi rumah dia. Saya bawa paru tu dekat Sepang, saya hantar. Lepas tu bila saya pergi, dia rasa lagi semangat. So kita engagement lah. Bagi saya tu salah satu cara saya kot. Sebab saya suka bercakap sebenarnya. Saya suka video call saya punya agent. Saya punya dropship, saya memang macam tu. Jadi saya nak apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh, saya nak semua team saya. Team saya ada yang macam student, dropship sahaja pun boleh beli gelang emas untuk diri sendiri. Student pun boleh tolong mak. Student sekarang kan macam tak boleh pergi belajar kat luar. Jadi diorang semua online. Dalam masa sama pun diorang buat duit. Sampai diorang pula bagi mak ayah diorang duit. Itu buat saya macam happy lah. Baru student. Wow. Saya nampak pencapaian kejayaan orang lain adalah menjadi satu kekuatan untuk Puan dan satu kepentingan untuk Puan. Why Puan? Kenapa penting untuk you kejayaan orang tu untuk yourself? Kenapa apa yang bestnya bila you ada perasaan tu? Bila mula dapat result-result macam ni? Cik Farah tahu tak? Sebab saya pernah berada keadaan susah, family masa tu saya dengan mak kecil kita susah. So bila kita tahu macam ibu-ibu kat rumah ke tak kerja, susahnya duit. Jadi benda tu membuatkan saya teringat balik macam mana mak saya jaga saya dengan adik-beradik. Benda tu membuat saya. Jadi saya rasa saya perlu guide dia orang, bawa dia orang bersama team. Sama-sama apa yang kita peroleh sekarang, kita nak sama-sama share, kongsi. Sama-sama. Itu yang saya, bila-bila macam saya tengok agent saya, dropship saya, dia orang akan post result tau dekat dalam group. So benda tu bila dia orang buat, saya sendiri macam sebab. Bila saya tengok, bila cakap contoh macam ada satu agent saya, walaupun sekecil-kecil dia punya reward, dia nak beli ubat gigi saja, tapi ubat gigi tu 100 lebih. Tapi bila dia show result, jadi saya macam okay, jadi macam benda tu macam walaupun hanya ubat gigi, tapi ubat gigi yang mahal lah. Jadi benda tu pun membuatkan saya macam wow, kau rasa macam appreciate dengan apa rezeki yang dia orang tindak dapat. Macam tu. Saya beri contoh. Membuatkan saya lagi macam nak tu bawa dia orang, kalau dia nak peluk lah. Kalau bila dia orang dapat achieve apa yang dia orang nak. Alhamdulillah. Amazing Puan, amazing. Wow. Soon Puan, saya dapat rasakan soon. InsyaAllah you berada kat Titan really soon. Soon. Fokus dengan apa yang you buat sekarang ni. Amin. Okay. Kita akan fokus dengan ni, macam mana kita akan push lagi, okay, yourself and you also macam mana you nak guide itu semua. And last but not least, saya nak tanya Puan, okay, apa yang Puan boleh kongsikan kepada mereka yang sedang menonton sekarang ni, sebab struggle dekat luar tu real Puan, sangat real. Okay, cuba Puan kongsikan kepada mereka apa advice ataupun tips Puan sendiri, okay, tentang mula Puan, tentang apa pesan atau nasihat kepada bakal usahawan yang baru nak mula berniaga. Apa tindakan yang sepatutnya mereka buat untuk mulakan sesuatu tu? Okay, bagi yang peniaga-peniaga kat luar sana, first you all jangan takut, kena yakin, trust the process, cari cikgu, cari mentor yang boleh guide you all. Sebab meniaga zaman sekarang tak macam zaman dulu. Sebab zaman sekarang ramai sangat orang nak meniaga kan. Kalau you all nak pegang juta-juta, you all carilah mentor yang ada result.
Macam tu. Jadi kalau ada kelas free daripada mentor tu pergi, apa yang bayar pun sebenarnya macam ni Cik Farah. Kita labur walaupun kita rasa macam tu mahal. Actually apa pulangan yang kita dapat tu sebenarnya lagi kita happy sebenarnya. Wow. Happy tu macam mana, maksud saya selain kita boleh gunakan duit tu dan dalam masa sama kita membantu orang-orang kat luar sana lah. Jadi benda tu buat lagi kita dah dapat pahala, ilmu dapat, duit dapat, semua dapat. Jadi tak payah takut, trust the process je. Apa-apa pun trust the process. Cari mentor. Cari mentor. Itu adalah mula yang pertama yang Puan lakukan tindakan sendiri dan tips Puan kepada mereka di luar sana. Wow, amazing. Satu lagi Cik Farah. Apa-apa pun mindset. Kalau you negatif lah sampai sudah. Kalau tak switch macam tu sendu lah. Tapi setiap kali apa benda yang negatif datang pada diri you anggap je benda tu positif. Sebab you challenge diri you sendiri. Kalau tak ada negatif tu, you tak tahu macam mana nak cabar. Bila you dapat sahut benda negatif tu sebagai cabaran, bila dia dapat selesaikan benda tu, buat you rasa lagi lega, lagi berbaloi sebenarnya. Wow. Satu, nak mulakan sesuatu kena ada mentor. Kedua adalah mindset. So itu adalah 2 poin yang Puan nak sampaikan kepada mereka. Ada tak lagi yang Puan rasa penting lagi untuk jika mereka mulakan? Ada lagi tak points yang Puan mungkin nak tambah pada mereka? Trust the process. Apa-apa pun trust the process, yakin. Minta doa banyak-banyak. Nawaitu tu jangan nawaitu nak kaya. Nawaitu tu nak memberi manfaat kepada semua orang. InsyaAllah rezeki tu datang lagi banyak. Wow, amazing. First tadi apa tadi? Cuba komen di ruangan komen. Apakah yang first point tadi Puan Aida cakap tadi? Yang kedua apa? Ketiga apa? Itu adalah value-value yang telah pun mentor Datuk Wira sendiri yang kongsikan kepada ramai usahawan anak didik beliau sendiri. So ini adalah benda yang bagi saya, inilah kejayaan-kejayaan anak didik mentor Datuk Wira buat betul bila mereka ada value-value ni. Amazing sangat Puan Aida. Puan Aida, kami dekat Richworks perhatikan dan sentiasa melihat dengan proses Puan sekarang ni. We are really proud of you. Okay, saya percaya mentor Datuk Wira juga sangat proud dengan Puan. Okay, team Richworks, saya sendiri dekat Spire, okay, Ili X, VP Hafiz, Cik Aina, Puan Cik Ana ni semua melihat Puan dengan kejayaan Puan dan you are so aggressive. Attitude Puan yang sangat agresif dan betul committed ni yang membuatkan, saya percaya ini yang membuatkan kejayaan Puan sekarang ni. Dan yang seterusnya adalah dari segi apa yang saya nampak kat sini, teruskan humble, teruskan konsisten dengan apa yang Puan buat dan teruskan beri manfaat dan insyaAllah Puan akan lebih lagi kejayaan pada masa akan datang nanti. Thank you so much Puan for the session tonight. Terima kasih. Luangkan masa bersama dengan kami. Dengan ni busy tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan yang sedang menonton ni, Puan kita punya anti rock kita ni busy tau. Tapi bila saya cakap saya ingin buat, sanggup dia join bersama dengan anda semua. Kan? Sanggup. Kenapa Puan sebab sanggup? saya nak share. Saya nak share apa yang apa saya dah dapat sekali, walaupun tak besar lagi, tapi alhamdulillah benda tu pun dah dapat bantu. Sekecil-kecil ilmu yang kita rasa macam ni bercakap bersembang je, tapi sebenarnya memberi manfaat tu dah buka mata. Macam tu. Kena ambil cepat sikit, belajar pandai-pandai dalam Richworks ni. Jangan ponteng, teruskan belajar. Tu je saya cakap. Wow, kan? Dan Puan pun busy-busy pun saya tengok aktif, join je aktiviti yang diberikan dekat Spire, kan? Satu lagi Cik Farah, apa-apa pun sebelum kita nak buat apa, kita buat orang nampak dulu. Macam saya suka buat story. Jadi siapa-siapa nak tengoklah story saya. Kan? Itu yang selalu saya ambil. Wow. Sorry. Kalau orang nak cari paru rangup ni dekat mana Puan? Search je lah paru rangup. Dengar Puan? Apa Kalau orang nak cari paru rangup dekat mana? Oh, sebenarnya saya hashtag je paru rangup anti rock, nanti agent semua keluar kat situ. Kalau saya cakap saya punya page parurangup.antirock.hq, tapi kat mana-mana je kita punya ejen sampai Sabah, Sarawak, Singapura semua dah ada. Sebenarnya Malaysia semua dah ada kita punya ejen. Hashtag je parurangup.antirock, mesti keluar.
InsyaAllah. Wow, amazing. Thank you so much Puan Aida for our session hari ini untuk Mega Live episod yang pertama. Kita invite the first guest actually Puan Aunty Rock kita hari ini. Okay. Thank you so much untuk anda yang sedang menonton. Sama-sama bantu saya untuk ucapkan tahniah dan terima kasih untuk Aunty Rock kita tuan-tuan puan-puan. Okay. Thank you Puan. Saya akan jumpa Puan insyaAllah lagi dekat Spire. Okay. Dan teruskan committed dan Puan betul-betul buat saya nampak. Itu attitude yang sangat bagus. Okay. Dan itu saja saya doakan kekayaan dan kejayaan buat Puan dan tim. Okay. Teruskan beri manfaat pada orang ramai. Saya cakap tadi saya akan jumpa Puan dalam Spire. Thank you so much Puan. Assalamualaikum. Thank you for your time. Terima kasih Cik Farah. Bye. Wow. Tu dia. Macam mana? Tuan-tuan puan-puan. Belajar sesuatu? Belajar sesuatu bantu saya untuk ucapkan tahniah dan terima kasih. Okay, terima kasih untuk Puan Aida yang lebih dikenali sebagai Aunty Rock. Paru rangup by Aunty Rock. Okay, ucapkan tahniah dan terima kasih. Amazing sharing. Tuan-tuan puan-puan, okay, itulah dia anak didik Datuk Wira kita. Okay, anak didik mentor Datuk Wira Dr. Haji Azizan Osman yang kongsi dan sanggup ya. Sebenarnya beliau sangat busy tapi bila saya bagi satu message je terus boleh Cik Safara, boleh. Ini adalah attitude beliau yang sangat-sangat saya inspired dan juga saya sangat saya sangat salute dengan tindakan beliau. Dan beliau sangat busy tapi kalau dalam Spire tu saya selalu nampak nama beliau. Okay, bila suruh hantar learning point tu dia mesti adalah antara orang yang terawal akan hantar learning point, hantar report. Okay, so anda semua, okay, thank you so much for your time but still tuan-tuan puan-puan, ingat tak saya tadi cakap saya ada janjikan sesuatu berkenaan dengan 14 November 2020. Berapa ramai daripada anda semua sebenarnya tahu tentang 14 November 2020? Senang cerita tarikh 14 lah, 14 November. Siapa di antara anda tahu tentang 14 November? Okay, di mana tuan-tuan puan-puan 14 November 2020 ini okay, adalah satu tarikh istimewa untuk kami. Cuba teka kenapa? Kenapa ianya adalah satu tarikh yang istimewa buat kami? Cuba teka. Cuba scroll sikit tim. New comment. Siapa tahu apa yang akan berlaku pada 14 November? Dan tarikh sempena 14 November ini adalah dikaitan tentang bagaimana kami nak bantu orang luar sana tentang permulaan. Yes, betul. Okay, di mana bersempena hari kelahiran Datuk Wira Dr. Haji Azizan Osman yang ke sekian-sekian, yang ke berapa? Tengok nanti. Okay, kami nak kongsikan sesuatu yang istimewa buat anda semua. Okay, pada 14 November 2020 ini jam 9 pagi. Okay, pada jam 9 pagi pastikan anda semua, jika anda semua nak tahu apa yang bakal berlaku pada 14 November, pastikan anda daftar segera. Okay, di www.richworks.com/mula sebabnya ada perkara yang sangat istimewa. Tuan-tuan puan-puan, bila tarikh ni berkenaan dengan kita punya hari kelahiran Datuk Wira kita, pasti ada sesuatu hadiah mungkin yang sangat istimewa untuk anda semua. So, jika anda nak tahu apakah hadiahnya, sebab tu saya minta anda semua stay tune. Rugi untuk anda yang terlepas info ni. Sebab kalau kita cakap tentang hadiah, pasti ada sesuatu yang sangat amazing ataupun sangat penting. Okay, bersempena dengan hari kelahiran Datuk Wira kita. Okay, kalau anda nak tahu apa yang berlaku, jangan lupa daftar di www.richworks.com/mula. Okay, dan jadi yang pertama untuk dapat maklumat terawal dan set reminder pada jam 9 pagi hari Sabtu ni di Facebook page Azizan Osman. Ada announcement best, yang sangat amazing untuk anda semua pada hari Sabtu ini. Okay, 14 November 2020 jam 9 pagi. Okay, ingat set alarm anda pada jam 9 pagi di Facebook page Azizan Osman, ada info yang bakal kita kongsikan. Okay, dan kami bakal mulakan pada anda, kami nak kongsikan anda bagaimana anda boleh mula bersama dengan Richworks dan berapa ramai daripada anda sebenarnya yang dah ready untuk mulakan sesuatu bersama dengan Richworks. Komen mula di ruangan komen. Jom. Siapa yang dah daftar? Okay, siapa yang dah daftar? Siapa yang dah ready nak mulakan
Okay, dengan Richworks. Komen, okay, hashtag mula. Di ruangan komen sebelum kita habiskan sesi live ni. Berapa ramai dah daftar? Komen dan daftar. Hashtag mula. Siapa yang tak sabar nak mulakan bersama dengan kami? Hashtag mula. Okay, pada hari Sabtu ni jam 9 pagi. Ada sesuatu yang sangat penting dan amazing khas untuk anda. Awesome. www.richworks.com/mula. Okay, itu adalah link, okay, yang anda semua boleh daftar segera untuk jadi antara orang yang terawal untuk tahu perkenaan ini. Awesome, good. Untuk anda yang tak sabar nak mula, okay, yang anda semua excited, dah ready nak mula bersama dengan kami, dan kami dekat Richworks juga sangat excited dan ready untuk mula bersama dengan anda semua tuan-tuan puan-puan. Okay, so thank you so much untuk anda semua yang bersama dengan saya hari ini. Saya Cik Safara daripada Pengetua Spire Mentorship dan juga bersama dengan kita punya Puan Aida Kurnia, lebih dikenali sebagai Aunty Rock kita. Okay, thank you so much for your time. Okay, thank you so much untuk komitmen anda. Thank you so much untuk masa anda. Thank you so much sebab anda nak mulakan ilmu anda sekali lagi. Setiap hari pasti ada perkara baru yang kita mula belajar. Setiap hari mesti ada benda yang kita baru mula, benda tu something new. Mungkin dulu tak pernah buat ni. Tipulah kalau setiap hari tak ada benda yang kita belajar. Pasti ada suatu benda yang baru mula kita belajar setiap hari. Okay, sama juga dengan kehidupan ke, tak kisah apa-apa pun. Okay, so tuan-tuan puan-puan, itu sahaja daripada saya. Saya akan jumpa anda. Ingat tuan-tuan puan-puan, sesi Mega Live ni masih lagi berlangsung pada esok hari jam 8.30 malam sehingga 9.30 malam. Dan saya tak sabar nak jumpa dengan anda semua. Dan jom ajak rakan-rakan anda bersama dengan kami. Okay, untuk dengarkan perkongsian anak didik Datuk Wira Dr. Haji Azizah Osman pada esok malam. Okay, so itu sahaja daripada saya Cik Safara, dan saya akan jumpa anda pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam kejayaan dari saya. Ini sesi asas untuk mereka yang nak mulakan bisnes. Anda komited dibimbing? Segalanya tentang bagaimana mulakan bisnes sebenar dari kosong, bagaimana elakkan gagal dalam bisnes, bagaimana mulakan dengan tidak banyak modal, bagaimana bisnes sambil bekerja, bagaimana nak bisnes sehingga mampu berhenti kerja, bagaimana nak pasarkan produk dan servis tanpa banyak modal dengan zero cost marketing. Bagaimana cara pantas nak buat RM10,000 ke RM100,000 sebulan atau lebih. Bagaimana buat duit sebagai dropship agent atau stockist. Bagaimana bina bisnes jika anda seorang founder. Richworks nak bantu ramai usahawan dan peniaga kecil sederhana untuk survive. Sertai 3 hari bootcamp 21 sehingga 23 November. Why? Because we don't sell hope. We show results. Let's go. Hendak naik, jatuh diri naik atas bukit. Cari ilmu baru, sedar baru takkan sulit. Hanya kau kerja keras hingga sampai limit. Rezeki pasti hadir tak payah nak rumit. Halangan untuk impian ni ego di kepala. Takut cuba benda baru, halangan pertama. Sampai bila tanya diri dalam zon selesa. Ubah cara berfikir, takut tak ke mana. Jadi I'm always stuck and you stuck on it. Skeptical is the worst when you think about it. Sikap ragu-ragu perlu hancur dalam diri. Itu halangan kedua dalam topik ini. Lawan arus ombak, you will be the winner. Be the first place, confirm you will be the killer. Lebih baik bersyukur sampai lebih baik. Itu janji Tuhan, topik yang paling menarik. Masih yang percuma tapi mahal kalau beli. Hasil yang berbeza perlukan tindakan berbeza. Berada di puncak memang nyaman campur sempurna. Kelemahan diri sekejap untuk percaya. 100% aku percaya
percaya kepada semua. Percaya dalam diri itu, siapa jangka. Tetap bangkit walaupun tersungkur, even terluka. Dengan bismillah engkau melangkah, tentu berjaya. Boom. Understanding your game, dia adalah sangat gila penting dalam building business. So bila you faham game you takkan stuck macam ramai orang lain. So katalah kita berlumba, you pasti dalam keadaan yang disadvantage. Sebab you tak tahu game tu, you baru nak panjat. You tak tahu lagi kat mana ada slope, kat mana ada batu, kat mana licin, kat mana ada salah jalan. Menyebabkan you mungkin akan wing. Siapa nak percaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Siapa nak percaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Mahukan hidup mewah, baru duga sikit jatuh suku dan mengalah. Cuba fikir, tanya hati, untuk siapa engkau mula bangun kerja hari-hari. Jangan cepat putus asa, dalam dunia ramai tidak ramai sekepala. Baik menyesal mencuba, baru dapat lihat dunia putar arah mana. Takut itu punca, ini halangan ketiga. Perasaan bunuh impian, kita suka pernah mencipta. Takut terpuk gagal, rasa diri belum hadap. Payah susah dulu baru rasa nikmat kemenangan. Nikmat kemenangan tentu rasa yang berbeza. Kita bawah kawalan rich work, terbang atas langit. Tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work, got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat, bekalah semangat. Rich work, got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat. Rich work, got your back, bekalah semangat. Aku bertaga fakta, bukannya suka-suka. Ilmu luar biasa, mengira corak langkah. Kalau ingin berjaya, berjalan harus tabah. Kami bina rencana, bukannya kuat drama. Luangkan masamu dengan orang berjaya. Visi dan misimu, jalan kita berbeza. Punyai tujuan, ilmu tetap bekalan. Ciptakan usahawan, Dr. Azizan Osman. Boom.